Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi. Kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya, bijak menggunakan ni'matnya. Ia dianggap ibadah, semua diberi pahala. Tarbiyah Allah berhikmah, sabar dengan ujian, tanpa hisab akan diganjari. Ni'mat yang diberi memudahkan untuk berbakti, melesati pemberiannya. Itulah tanda bersyukur, akan ditambah lagi nikmat yang diberi. Tersiksa bermujahadah kerana ingin menempuh jalan untuk menuju Allah. Panduannya Allah tunjukkan, berharta fisabilillah agar berdaulat kalimatullah. Setiap satu kebajikan 700 digandakan. Tawakal kepada Ilahi, terutama mengenai rezeki. Tanpa ragu-ragu, walaupun sedikit, ada jaminan pembelaan darinya. Bila takwa pakaian kita, urusan kita dimudahkan, kerana kita sudah menjadi adillah. Begitu indah hidup bersama Tuhan, begitu indah hidup bersama Tuhan, begitu indah hidup bersama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam program Sembang Santai Janji Sampai. Hari ini kita mengupas topik tentang siapakah penggerak nada murni. Jadi untuk topik yang pertama itu iaitu penggerak seni budaya dan itu penggerak nada murni. Terimalah Abang Ito Lara. Assalamualaikum bang, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Alhamdulillah sihat. santai hari ni. Okey. Santai sungguh kita ni. Santai sungguh. tak apa kan. Janji sampai. Janji sampai. Okey. Okey Abang Ito. Kita terus pergi ke topik boleh Okey, iaitu tentang penggerak. Boleh tak Abang Ito cerita sikit? Penggerak, siapakah penggerak nada murni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya rasa tak perlu perkenalkan diri. Ya. Cuma saya nak memberitahu yang saya hadir dalam nada murni itu setelah nada murni itu dah ada sebenarnya, grup tu dah ada. Tapi awal dulu bukan nada murni namanya. Tapi bila ada nada murni itu, masa tu saya kira macam terlibat lah. Jadi kalau nak katakan penggerak, sebenarnya penggerak tu mungkin taklah. Cuma bila mana dia dah transfer kepada nada murni tu dan kita memikirkan apa konsep-konsep yang terbaru yang harus dimainkan kepada nada murni ini supaya dia berbeza daripada yang sebelumnya. Jadi kita kena berfikir ke arah memberi pembaharuan kepada nada murni itu sendiri. Okey, Abang Ito, sebut saya bila Abang Ito cakap tadi satu benda yang baru kan yang akan diterapkan dalam nada murni. Di masa itu Abang Ito sebagai apa ataupun apa tugas Abang Ito semasa dalam nada murni? Okey, baik. Kita semua tahu nada murni ni dia satu kumpulan nasyid, Betul. menyanyi lah kan. Ya.
dan bila menyanyi itu mesti ada pentasnya. Ya. Okey. Jadi saya ditugaskan untuk menulis skrip. Oh, Menulis skrip pentas tu. skrip pentas. Jadi Contohnya sepanjang tu lah, maksudnya dia bermula naik pentas sampai habis gitu? ya, betul. Skrip tu saya tulis. Sebab dulu kita ada narration. Betul. Narration tu seperti sajak, semua akan dibacakan secara live. Jadi sebarang bentuk narration apa semua tu semua saya yang tulis. Pergerakan dia A to Z tu semuanya, daripada naik pentas, turun pentas, kumpulan lagu ini, lagu ini, lagu ini. Lepas tu kita hiasi dengan pantomime apa semua kan. Jadi kita susun dia supaya menjadi satu persembahan Yang cantik lah. Yes, yang cantik, yang teratur. Okey, abang itu sebut saya tentang abang itu menulis skrip ataupun run through untuk Ya, tu. rundown. Rundown tu. Adakah abang itu ada asas dalam bidang penulisan? Sebelum ni saya memang nak kata asas tu tak tahulah, cuma mungkin Allah kurniakan bakat untuk menulis dalam bidang kreatif, penulisan kreatif. Jadi di samping saya membuat skrip, saya juga menulis lirik. Ada beberapa lagu nada murni yang saya tulis liriknya. Alhamdulillah. Jadi daripada bakat tu saya kembangkan dari sudut penulisan liriknya dan buat dalam bentuk pentasnya, dan skrip pentasnya kan. Okey, abang itu dari segi dari segi skrip untuk persembahan. Adakah juga abang itu selaku terlibat langsung dengan Kementerian Murni itu, adakah abang itu juga seorang pemikir untuk bagaimana nak mencantik lagi kan persembahan dan sebagainya? Ada terlibat sekali ke macam mana? Ya, ada. Semasa tu kita ni bukan sekadar tulis skrip, tapi kita juga sebagai stage manager. Stage manager. Jadi kita pegang skrip tu dan kita yang jaga keluar masuk artis tu. betul. Macam kalau sekarang ni next artis apa semua kan. betul. Artis ni nak buat macam mana, artis ni nak buat macam mana kan. Contohnya macam Nada Murni itu sendiri, macam selepas ni adalah lagu bermusafir whatever kan. Jadi kita kena fikirkan apa yang akan ditayangkan di layar. Insertkan dalam atas pentasnya. Dan ada kita dulu pakai slide. Ya. Slide Kan? itu kan Yes, bulan kan. betul. Apa yang kita nak tayangkan. Betul. Kemudian pergerakannya, macam ada penari-penarinya. Dulu kita ada penari sufi kan. Bukanlah penari macam sekarang ni, penari sufi. Jadi bila mana kita nak masuk tarian sufi tu, lagu apa semua, itu semua kita kena tentukan. Okey, abang itu seingat abang itulah, sepanjang abang itu bersama dengan kumpulan Nada Murni ni, siapakah lagi yang abang itu ingat penggerak-penggerak yang terlibat sekali bersama abang itu? Mungkin sebelum persembahan ke, selepas persembahan ke, yang seingat abang itu? Ramai juga sebenarnya. Yang boleh kita kongsikan bersama dengan penonton hari ini? Ya, yang masih hidup dan yang telah pergi meninggalkan kita lah kan. Okey, saya beritahu yang masih hidup lagi, mungkin ada yang kenal Abang Fauzal. Abang Fauzal juga adalah seorang penggerak. Dia yang banyak mendorong saya untuk menulis skrip. Allahu Akbar. Macam sikit tiba-tiba kita dapat satu persembahan. Betul. Jadi dia terus panggil saya dan dia kata, okey, buat skrip ni, pasal ini. Jadi saya pun terus menulis skrip tu dan saya akan rujuk kepada dia. Saya akan rujuk kepada dia. Okey, ini tak perlu, ini kena cut, ini tak perlu semua kan. Macam tu. Jadi saya dengan kawan-kawan sekeliling ni sangat rapat lah. Jadi bermakna abang itu bukan seorang-seorang masa tu? Bukan. Ada teamwork lah? Bukan. Saya ada teamwork, tapi untuk menulis skrip tu saya seorang. Cuma idea. Mungkin ada yang mengenali Ustaz Halim Abbas. Dia pun dia bagi idea. Kan saya bertanya dia, apa yang dia boleh saya elaboratekan cerita pasal ni kan. Dia kata okey, dia ni adalah ni, dia mula bercerita dengan saya dan semua tu saya rakamkan dan kemudian saya tulis dalam bentuk skrip. Dan juga lirik lah. Okey, abang itu adakah abang itu dalam abang itu nak
nak menerapkan idea-idea atau apa saja yang nak mencantikkan persembahan tu, adakah abang itu kadang-kadang akan refer dengan luar punya program ke, ada ke? Ke memang begitu solid dapat tu? Begini, Ha. saya sebenarnya datang dari luar sebenarnya kan. Dan semasa di luar tu saya dah banyak bercampur dengan benda-benda yang macam ni lah. Ya, dalam seni Oleh budaya kerana juga saya minat benda-benda macam ni daripada sekolah lagi. Saya sekolah biasa. Dan masa di sekolah pun saya masuki persatuan kesenian. Saya juga terlibat dengan Boria lah, saya pernah terlibat dengan nyanyian apa semua saya pernah terlibat. Jadi bermakna abang itu sebelum terlibat Nada Murni dah pernah lah terlibat dengan seni budaya di luar. Ya, betul. Saya di sekolah pun saya sebagai pengurusi kesenian kebudayaan. Jadi adalah pengalaman sikit-sikit kan. Begitu. Okey, sebenarnya abang itu sebenarnya saya sendiri pun tak tahu ni. Ini yang kita nak congkil, kita nak gali, kita nak tahu siapakah dia penggerak. Antaranya abang itu Lara. So jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Sembang Santai Janji Sampai. Okey abang itu sambung balik yang tadi. Abang itu sebagai penggerak tadi tu. Idea-idea yang abang itu ambil juga seni budaya daripada yang pernah abang itu terlibat dan abang itu boleh terapkannya. Betul begitu? Ya. Terutama sekali dari sudut penulisan lah. Dari sudut penulisan. Yang mana yang elok-elok je saya ambil lah. Kan? Tapi benda tu mana kata bukan 100% daripada saya lah. Kadang-kadang macam kita dari segi pembacaan kita, kita baca surat khabar, kita tengok majalah semua. Saya masih lagi peringkat tengok majalah. Jadi saya dapat idea juga dari situ kan. Cuma kita islamikkan dia. Betul. Kita murnikan dia. Sebab tu dia jadi nada murni. Dalam banyak-banyak persembahan daripada Nada Murni, apakah persembahan ataupun touch sentuhan abang itu yang abang itu ingat sampai sekarang ataupun menjadi satu kenangan manis buat abang itu? Okey, banyak sebenarnya, tapi yang membuatkan saya teringat-ingatlah. Okey. Mungkin orang pernah dengar persembahan dia seperti bacaan narration Muhammad telah lahir tu. Muhammad telah lahir itu kan. Itu adalah skrip pada saya. Subhanallah. Dan dia punya apa dipanggil intonasi, cara nak dibacakan tu semua saya yang tentukan. Jadi saya bagi tahu kepada penyaja ni, okey, semasa baca ni dia kena baca macam ni. Macam ni. Muhammad telah lahir tu masa dia ulang berapa kali apa semua kan. Itu yang menyebabkan sampai ke hari ni saya tak boleh lupa. Betul. Dan juga untuk pengetahuan itu dan juga ramai di luar sana yang peminat tegar kepada Nada Murni, rasanya video tu sampai sekarang dia diulang-ulang kan. Sebab dia punya bahasa dan juga cara menyampaikan itu mudah kan. Orang mudah faham apa sebenarnya nak disampaikan oleh penulis. Rupanya penulisnya ada bersama dengan kita rupanya pada hari ini. Okey, baik itu sebagai masa sangat singkat, kita tak dapat nak bersembang lebih lama. Namun begitu insya-Allah pihak Sembang Santai Janji Sampai nanti akan panggil lagi abang itu untuk segmen-segmen lain dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Boleh ke abang itu ya? Boleh. Okey, untuk kata akhir daripada abang itu buat peminat-peminat kumpulan Nada Murni, silakan. Kepada semua yang mengingati Nada Murni, Nada Murni itu sentiasa wujud sebenarnya. Kalau yang belum tahu, Nada Murni itu adalah cetusan kepada Hijaz dan Rabbani. Jadi segala-gala yang dibawa daripada Nada Murni itu ada pada Hijaz dan Rabbani. Dan kami masih macam dulu juga sampai ke hari ini. Jadi teruskan menyokong Nada Murni. Okey, dengan akhirnya perkataan teruskan menyokong Nada Murni, kami juga dari pihak Persatuan Sahabat Nada Murni Malaysia dan juga memohon untuk segmen Sembang Santai Janji Sampai ini terus korang share, korang like, korang komen yang baik-baik untuk segmen-segmen ataupun minggu-minggu yang akan datang. Dan juga kita akan berehat seketika dan juga kita akan terus sambung kepada panel yang kedua nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Allah, 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 Allah.
Okey, hari ini kita bersama dengan panel yang kedua dan juga kita tadi dah pun kita dipersembahkan dengan persembahan nasyid dengan tim nasyid Nada Murni. So sekarang kita bersama dengan seorang selebriti, seorang penyanyi, seorang penasyid dan juga legenda dalam Nada Murni. Okey, kita bersama dengan Faizal Osman. Silakan. Ya, terima kasih kepada saudara Salman Al-Farisi. Ya. Sahabat lama kita. Alhamdulillah. Biasalah kita dalam Nada Murni ni kita semua bersahabat. Ya, betul. Kali ini jumpa dalam keadaan yang lain dengan posisi yang lain. Betul. Ya. Okey, alhamdulillah saya juga terus terang saya katakan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Faizal Osman yang menjemput saya dalam Gegar Vaganza. Yang mana hampir saya tengok dekat dalam YouTube. Faizal hampir setengah juta tengok. Oi, banyak man. Itu semua nak tengok hantar lakon. Oh, betul lah. Dia nak tengok inilah kerja lah. Okey. Hari ini kita nak menceritakan siapakah penggerak Nada Murni. Okey, beritahu sikit dulu. Ya. Penggerak Nada Murni. Okey, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Osman dan dikenali sebagai Faizal Hijaz. Dulu memanglah kita Nada Murni, penggerak Nada Murni, jadi panjang ceritanya. Jadi pada kali ini nak cerita siapa penggerak Nada Murni. Ya, betul. Sebenarnya Nada Murni ni dia, kalau kita nak libatkan Nada Murni secara amnya ramai. Kita ada wujudkan satu sekolah. So, sekolah Maksi, kita bagi nama Maksi, Madrasah Kebudayaan dan Kesenian Islam. Betul. Yang mana kita letakkan pelajar yang minat dalam kebudayaan, yang boleh bernasyid, yang boleh seni dan sebagainya, letak di dalam satu sekolah. Supaya senang kita bergerak untuk event-event yang besar-besar dan sebagainya. Tetapi di dalam Nada Murni ada berapa orang yang dipanggil top 10. Top 10 Kita panggil top 10. Top 10 ni sebab apa top 10? Setiap kali kalau ada show-show yang memerlukan tak perlu ramai, Ya. memerlukan beberapa orang, 10 orang dah kita akan panggil orang-orang yang penting saja. Dia melibatkan solo, vokalis solo 2 orang seperti Arwah Sasri, Munif dan juga macam saya sendiri. Lepas tu Saudara Rahmat, Saudara Ritaudin, Robani kan. Betul. Lepas tu Asri Ubay. Sebab mereka ni ada suara unison, ada dipanggil suara bass. Ya. Macam Ham ni saya. Suara third Rahmat. Jadi ada pelbagai position dan suara budak. Suara budak tu biasanya macam Kalau di masa itu untuk suara budak siapa? top 10 tu kalau suara budak seperti Fakrudin dan juga Rosman. Rosman Basir. Ya, Rosman Itu kalau nyanyi part lagu budak berkata benar ke, memang dia akan part dia lah. Sebab Nada Murni ni dia punya style lagu dia. Di dalam kita nyanyi tu ada suara budak yang tarik. Jadi di situ kesinambungan. Mana kalau dalam nasyid tu kalau kita dengar macam suara halus, suara halus, itulah suara budak lah. Suara budak tu. Dan mereka ni bukan calang-calang, sebab kalau suara lelaki dewasa, kita lantunkan suara nyanyian, budak lagi tinggi. Jadi mereka ni benar-benar terlatih, kita latih yang mereka boleh tarik setiap lagu. Tarik erti kata ikutlah semua lagu yang kita nyanyikan. Okey, nak tanya Faizal, dalam kumpulan Nada Murni, di antara penggerak-penggerak tu, adakah hanya sekadar itu saja yang menggerakkan ataupun ada di belakang juga sebagai penggerak utama kepada kumpulan itu sendiri? Okey. Sebenarnya dalam Nada Murni ni macam Saudara Salman cakap, penggerak yang bagaimana tu yang saya nak pastikan. Penggerak yang segi top 10 tu adalah penasyidnya. Betul. Penggerak Nada Murni yang tulang belakang Nada Murni tu ada beberapa orang. Seperti arwah Ustaz Sohibul. Ya. Ustaz Sohibul ni adalah memang mentor kita, ustaz kita yang mana menentukan hala tuju kumpulan tu. Segi latihan kepada Saudara Farhin. Saudara Farhin ni lebih kepada latihan persembahan nyanyian Nada Murni tu macam mana. Bila kita dah dilatih oleh Saudara Farhin, bagaimana bentuk percussionnya, bagaimana bentuk lontaran suara, harmoninya, bagaimana. Jadi daripada situ kita ambil latihan tu dan kita applykan di dalam persembahan-persembahan kita lah. Jadi latihan-latihan tu taklah sentiasa bersama beliau. Beliau akan latih kita ketika waktu-waktu penting saja, waktu-waktu persembahan penting, dan selepas tu kita akan amalkan kalau untuk persembahan-persembahan yang biasalah.
yang kita adakan. Jadi ada beberapa peringkat lah untuk latihan-latihan tu. Okey, ada ke dalam semasa itu semasa zaman kegemilangan Nada Murni itu, penggerak-penggerak ini memang sepenuh masa dengan kumpulan Nada Murni ataupun dia datang untuk touch waktu-waktu tertentu je? Macam mana tu? Okey. Kita di dalam satu kumpulan dulu, kita memang maksudnya orang yang menyantuni kita tu memang khas dalam bidang dia. Contoh Arwah Ustaz Saibul memang dia bahagian kebudayaan menentukan aspek persembahan keseluruhan. Betul. Macam mana persembahan, macam mana skrip kita keseluruhan, memang dia ditentukan untuk menentukan kita punya event. Ustaz Saibul. Macam Farhin tu memang dia bahagian latihan, di samping dia melihat latihan untuk Nada Murni. Beliau juga adalah mungkin ketika tu diorang dalam bidang media, dalam bidang media OVA, audio video. Jadi di samping dia sibuk dengan kerja tu, bila untuk latihan untuk menyantuni Nada Murni, beliau akan berhenti sebentar dan menunjuk ajar kita lah, sebab beliau adalah dulu kumpulan rock plastik surgery tak silap saya. Jadi daripada bidang nyanyian tu, kepakaran di segi harmoni, memang lagu-lagu dia dulu tu memang berkaitan harmoni dan vokal. Jadi daripada situ dia terapkan ke dalam Nada Murni. Okey, untuk pengetahuan semua juga yang menonton secara rakaman ini, Sembang Santai Janji Sampai, kita bersama lagi dengan Faizal Osman ataupun lebih dikenali dengan Faizal Ijaz, yang mana topik kita ialah penggerak Nada Murni. Okey, nak tanya Faizal juga. Okey, adakah dalam kalau tadi kita bercerita tentang siapakah penggerak di luar kan, maksudnya yang bukan terlibat secara langsung dalam kumpulan Nada Murni, adakah dalam Nada Murni itu sendiri telah dilatih, telah dididik untuk jadi penggerak juga? Mungkin sebabnya kita dapat tahu dan juga seluruh penonton yang di luar sana pun dapat tahu bahawa zaman kegemilangan Nada Murni ni, show satu hari tu kadang-kadang sampai 2-3 kan, ataupun dalam minggu tu mungkin satu kumpulan mungkin di Sabah, satu kumpulan di KL, dan satu kumpulan ni mungkin di mana-mana kan. Bagaimana untuk mencatur, dan siapakah antara yang dalam tim-tim tu juga yang boleh yang menggerakkan benda? Okey. Terima kasih. Saya teringat satu ketika tu pada tahun 1990-an lah. 1990-an, masa tu kita ada permintaan banyak di seluruh negeri. Seperti saya bagi contoh, satu kumpulan diarahkan suruh pergi ke Kelantan. Kita namakan konsert tu konsert Serambi Mekah. Serambi Mekah. Satu kumpulan lagi diarahkan pergi ke Sabah. Betul. Pergi ke Sabah. Jadi permintaan yang banyak ketika tu memeningkan kita lah. Macam mana kita nak tolak siapa pergi ke sana. Betul. Dan siapa pergi ke sini. Jadi macam saya diarahkan bersama Ustaz Asri. Saya, Ustaz Asri dan ada kawan-kawan lain, yang ramai-ramai tu yang tadi saya sebut top 10 kan. Betul. Dalam top 10 tu kita bagi 2. Senang cakap, dalam top 10 tu kita bagi 2. Macam Ustaz Asri, saya dan juga sebahagian kawan pergi ke Sabah. Kita disamping dakwah Sabah dan persembahan di Sabah. Dan sebahagian lagi Munif, Ahmad dan juga Sobri. Abang Sobri kita, abang Yusuf Sobri, Abang Sobri, Abang Yusuf Sobri. Dia memang bersama Munif menjelajah di Serambi Mekah. Serambi Mekah dan juga sampai ke Langkawi. Jadi kat situ kita terpaksa bagi-bagikan sebab kita semua memang mahir dalam bidang nyanyian dan bidang Nada Murni tu. Jadi kita bagikan, sebahagian bawa sebahagian yang lain dan sebahagian bawa sebahagian lain. Jadi itulah pengalaman. Saya nak cerita satu perkara. Ketika saya di Sabah, sebab kita solo macam selalu Arwah Asri bersama dengan Munif. Betul. Bersama dengan Yusuf Sabri. Betul. Bila di Sabah, Ustaz Asri seorang lah, solo. Saya pernah minta kepada dia, Ustaz, bagi saya satu part untuk nyanyi satu lagu. Masa tu di Kem Lok Kawi. Kem Lok Kawi ni adalah kem tentera di Sabah. Saya minta, betul kan anda nak bawa? Dia kata, betul Ustaz, bagi saya satu lagu. Lagu tu masa tu Kala Subuh. Kala subuh kan. Jadi macam mana semangat saya ketika tu, mungkin kita berpecah kan, jadi berpecah 2.
minta cakap Ustaz Sri, saya tengah mungkin semangat ke apa. Minta satu lagu kat dia untuk nyanyi. Alhamdulillah pada malam tu menjadilah kira saya punya solo tu. Okay, berjaya tu. Kira berjaya. Tapi sayangnya saya cari sekarang tak jumpa lah dekat YouTube ke mana kan. Kalau siapa yang ada yang menonton ni, siapa yang ada rakaman tu, tunjuk saya. Ya, okey. Sampai itu juga untuk pengetahuan semua yang sedang menonton, teruskan share, teruskan like dan juga berikan komen yang baik-baik untuk Sembang Santai Janji Sampai yang disampaikan oleh Persatuan Sahabat Nada Murni Malaysia, dan juga sekarang kita bersama dengan panel yang kedua, Faizal Osman. Okey, dengan topik penggerak nada murni. Okey, Faizal, kita ada soalan ni. Sebagai dalam topik ini iaitu penggerak nada murni, adakah ahli-ahli kumpulan nada murni itu sendiri sebagai penggerak, dan apa yang mereka buat? Mungkin peminat-peminat tegar kumpulan nada murni nak tahu juga sebenarnya di samping mereka melihat sendiri di pentas ataupun di TV kumpulan nada murni, sebenarnya apa kerja-kerja mereka, ataupun mereka ni adakah mereka juga penggerak kepada nada murni? Okey, mungkin tadi seperti mana yang saya dah terang tadi, penggerak dalam bidang nyanyian, top 10 dan sebagainya. Betul. Sebenarnya buat pengetahuan Saudara Salman, di dalam nada murni tu, walaupun dia adalah penasyid, kita di dalam madrasah kebudayaan dan kesenian, mereka di dalam nada murni tu pelbagai-bagai kepakaran. Oh, jadi maksudnya Faizal, bahawa mereka bukan saja diharapkan untuk membuat persembahan, tetapi habis saja persembahan mereka ada kerja-kerja lain yang mereka kena buat. Wow. Bahkan katakan mereka ada satu persembahan besar, contoh di Dataran Merdeka ke, contoh saya ingat di Terengganu dan sebagainya. Bila kita sebut ada persembahan besar, kita sebahagian dalam nada murni, saya sendiri terlibat dalam menyiapkan prop. Jadi dalam tu saya kena pasti mana nada murni yang bidang dalam kesenian, yang minat seni untuk pembinaan pentas. Saya akan satukan mereka untuk kita siapkan pentas. Dalam bidang skrip ada kawan-kawan lain. Nak siapkan macam mana persembahan, bagaimana gaya, nak siapkan, nak jaga PA system, nak nentukan dia punya sound dia macam mana, ada. Ada dalam nada murni tu kepakaran sebelum dan selepas persembahan. Jadi jangan nampak nada murni tu gah di atas pentas mereka dengan suara melantunan mereka, tetapi persiapan awal untuk pementasan dan persiapan awal untuk segala event berkaitan, mereka dah memang terlibat sekali. Jadi maksudnya Faizal, bahawa bila kita tengok di atas pentas tu, hebatnya nada murni, gahnya dan dahsyatnya mereka di atas pentas tu, dengan diunsurkan dengan elemen-elemen sajak, pantomime, ada suara vokal, ada suara latar di belakang sebagainya. Ini adalah persiapan bersama. Ya, betul. Daripada kumpulan nada murni. Ya, betul. Dahsyat tak dahsyat tu. Jadi yang di luar sana yang nak menempuh zaman nasyid, jangan rasa nak glamour lah, betul tak? Ya, betul. Jangan rasa nak glamour je, sebab ada tugas-tugas lain yang perlu dibuat untuk bersama-sama. Okey, sekarang kita masih lagi dalam Sembang Santai Janji Sampai bersama dengan Faizal Osman. Kita nak tanya lagi ni. Banyak sebenarnya soalan-soalan yang nak diajukan kepada Faizal Osman. Okey, Faizal Osman, selaku penggerak juga dalam nada murni, betul ya? Daripada tahun bila? Adakah daripada awal-awal tertubuhnya nada murni, atau macam mana? Boleh tak diceritakan kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan secara rakaman ini Sembang Santai Janji Sampai? Okey. Sebenarnya nada murni ni dia melalui pelbagai fasa. Betul. Fasa tak boleh percussion, hanya suara saja. Lepas tu percussion dibenarkan. Jadi kita lalui semua peringkat-peringkat fasa ni. Yang setahu saya sebenarnya nada murni ni bermula daripada 1990, yang topnya 1990. Betul. Ketika tu lagu-lagu kita berkumandang di RTM. Yang bertanggungjawab memberi nama nada murni adalah penerbit di RTM. Betul. Quraisyah. Tak silap saya namanya Quraisyah. Puan Quraisyah. Beliau lah yang bertanggungjawab memanggil nada murni untuk masa tu mungkin tak ada kumpulan-kumpulan yang menyanyikan lagu-lagu dakwah. Jadi lagu Asma Husna di RTM
Yang gambar-gambar ikan tu di belakang sebenarnya yang nyanyi tu kita. Lepas tu lagu Tolak Al-Badru Alaina, kalau Muhammad Rasul Sallallahu Alaikallah. Jadi lagu-lagu tu lah yang berkumandang pada tahun 1990-an di kaca TV. Jadi daripada situ saya terlibat, senang cakap daripada awal lah. Penggerak dan menentukan macam mana memberi idea bersama Arwah Asri dan kawan-kawan. Bahkan dalam Nada Murni saya juga pernah cipta lagu, cipta lagu-lagu Nada Murni. Oh gitu ya. Ada beberapa lagu lah. Macam untuk Ramadan saya ada, Haji dan sebagainya. Adakah Faizal terlibat dalam semua album kan dalam ni? Ada ke? Senang cakap saya hampir semua lah. Hampir semua lah sebab saya memang penggerak awal. Ya, jadi Nada Murni. untuk penonton-penonton semua yang di luar sana nampak, inilah seorang legenda Nada Murni yang masih ada, masih lagi terlibat dalam industri kreatif nasyid seni budaya Malaysia ni. Itu dia. Okey, Faizal, kita bercerita pula tentang tentang diri Faizal sendiri ya. Sepanjang dalam Nada Murni, ada tak satu persembahan yang rasa yang sampai sekarang tak dapat dilupakan selain yang tadi, yang Kala Subuh tadi? Kala Subuh tadi saya cerita dalam ni ke apa? Saya cerita dah. Dah cerita? Dah cerita eh? Okey, antara yang tak boleh lupa kita biasalah. Okey, satu perkara macam menjadi kejutan budaya pada Nada Murni. Nada Murni ni senang cakap dia satu kumpulan sekolah. Nada Murni. Jadi kita himpunkan sekolah-sekolah yang mana suara mereka sedap dan kita satukan. Satu masa kita dijemput ke Medan. Ke Medan. Ke Medan membuat persembahan Medan. Jadi kejutan budaya kepada student-student kita ni. Antaranya saya ya, membuat kesalahan. Ini adalah kesalahan pelajar lah senang cakap. Yang tak tahu first time naik kapal terbang. Yelah. Kita telah mengambil jaket keselamatan. Beberapa orang. Dah kenapa ambil? Sebab kita teruja sangat naik kapal terbang. Jadi kita telah mengambil beberapa jaket keselamatan. Ada beberapa orang yang ambil. Saya rasa dalam 5 orang. Bila kita dah ambil, report daripada kawan-kawan sampai kepada orang atasan. Jadi Nada Murni telah mencuri, senang cakap mencuri jaket keselamatan kapal terbang. Allahu Akbar. Jadi apabila begitu, Nada Murni yang terlibat digantung. Wah, ini ujian kepada kumpulan nasyid Nada Murni. Dan digantung, tak dibenarkan bernasyid. Jadi jiwa kita dah memang jiwa nasyid. Ya, betul. Jiwa jadi gusar. Apabila jadi masa itu Faizal, adakah dengan telah dihukum jadi hukum lah kan? Dihukum tu adakah rasa diri itu bersalah ataupun rasa apa masalah ni kan sebenarnya boleh buat lagi? Sebenarnya apa rasa? Sebenarnya bila kita dalam satu kumpulan Nada Murni ni, kita dilatih dengan kebaikan, kita dilatih dengan iman, ukhuwah, keselarasan. Jadi apabila kesalahan yang kita lakukan dan dianggap salah, kita terasa-rasa betul terpukul. Allah. Macam batu jatuh ke atas kepala lah. Macam menganggap kita ni berdosa dan kita koreksi. Sebab selepas mereka yang tak dapat bernasyid tu, kebetulan Nada Murni ada jemputan di Bangkok. Lepas Medan, Indonesia, ke Bangkok. Jadi kita terangga lah, tak dapat pergi Bangkok. Ustaz dengar cerita Pak Dini pergi buat lawak lah dekat kereta api kita. Hanya tahu dia belakang-belakang. Rasa terhina, rasa tak dapat join kan. Itu didikan Nada Murni. Jadi sepanjang kita tak dapat ikut berapa bulan digantung, kita koreksi, bertaubat dan sebagainya, tidak melakukan kesalahan selepas tu. Dan alhamdulillah lah, dengan didikan tu kita sampai sekarang macam mana kita. Itu pentingnya. Betul. Di dalam berkumpulan. Okey bang, Faizal, kita bercerita tentang penggerak tadi. Kalau tadi kita lebih bercerita tentang penggerak-penggerak yang memang terlibat dalam tu. Jadi adakah Nada Murni ataupun di masa itu sekolah maksi itu ada menjemput penggerak-penggerak daripada luar untuk nak iaitu untuk nak menambah nilai persembahan ke, idea ke, skrip ke sebagainya lah. Ada ke yang seingat Faizal? Seingat saya bila di dalam persembahan saya tak perasan, cuma dalam album lah. Dalam album kita kenal pasti sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat yang inginkan Islam, seperti saudara Duen adalah penyanyi lagu Ketika Ini, sewaktu-waktu. Jadi
Dia kita dengar dia terkenal dengan lagu dia yang pop, terkenal di Brunei. Dia orang Brunei tak silap saya. Ya, betul. Dia terkenal di Brunei, Singapura, Malaysia. Jadi dia bersama kita. Mungkin kesedaran yang ada pada dia bersama kita dalam satu album Bisikan Aidilfitri. Ada beberapa lagu di dalam tu. Jadi apabila dia join Nadamurni ketika tu, kita pun ada beberapa persembahan kita akan libatkan dia lah. Itu Dwayne. Ada pelakon-pelakon juga yang masa kita jemput yang join melihat Nadamurni, mereka menyumbangkan lirik dan sebagainya. Ada. Macam masa tu Yahya Sulong, tak silap saya, arwah Yahya Sulong, dengan Mak Nani isteri dia, tak silap. Jadi betul. Dia datang, kita persembahkan, dia tengok menarik dan dia menyumbangkan beberapa idea lah. Jadi ada beberapa lah yang artis-artis yang melihat kita dan dia join bersama kita. Okey, jadi bermakna penggerak untuk kumpulan nasyid Nadamurni di masa itu bukan hanya penggerak dari dalam, bahkan ada juga dari luar untuk membantu dan juga menambah tokoh nilai untuk persembahan dan sebagainya lah. Ya, betul-betul. Bagus. Nadamurni ni yang saya, apabila kita dah lama bersama Nadamurni dan kita berada di pentas komersial sekarang, saya nampak Nadamurni didikkan dia tu menjiwai sesuatu lirik yang disampaikan. Saya nampak kat sini kelebihan Nadamurni. Sebab kita bila kita berada di dalam, kita tak perasan. Betul. Bila kita dah keluar daripada, kita dah, sekarang saya hijaz. Apabila kita nampak Nadamurni tu, Nadamurni ni macam ni. Nadamurni ni menjiwai. Dia ada nilai-nilai tawaduk di dalam setiap penyanyi nasyid tu. Dia kalau kita nak nyanyi lagu dakwah, nak lagu yang lagu nasihat ni, kalau nasihat biasa dia hanya sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apabila kita merasa kita menjiwai dan memang kita berada di dalam kelompok nasyid-nasyid yang baik, dakwah, apabila kita lontarkan sesuatu tu dari hati sampai ke hati. Dia konsep begitu. Sebab tu kita dulu kalau kita nyanyi tu macam penuh khusyuk dengan rasa macam lontaran tu macam bersungguh-sungguh. Dengan lontaran suara keluar dia mengikut, memang lantang, memang kalau orang yang mendengar menghayati, memang masuk ke dalam hati tu. Begitulah pelajaran kita dapat daripada Nadamurni itu. Itu saya nampak kebaikan daripada Nadamurni lah. Okey, Faizal, nampaknya masa sangat menjeburi kita. Ya. Sebenarnya ada banyak lagi yang yang nak kita congkil, yang nak minta Faizal Osman share dengan kita untuk live ni, tetapi masa tu tak dapat. Jadi insya-Allah kita akan panggil di slot-slot yang akan datang. Bersama dengan penonton-penonton kita, dan juga untuk akhirnya kata-kata akhir untuk peminat-peminat Tegar Nadamurni. Okey, sebelum tu saya berterima kasih kepada Persatuan Kebajikan Sahabat Nadamurni Malaysia kerana lahirlah Persatuan Sahabat Nadamurni Malaysia ni merungkai balik. Yang bagusnya merungkai balik apa yang berlaku di zaman Nadamurni. Jadi Sembang Santai ini memberi input sikit sebanyak, panduan dan pedoman kepada mungkin penasyid-penasyid yang akan datang untuk macam mana belajar, macam mana Nadamurni, kebangkitan Nadamurni itu bermula dia daripada TV dan sebagainya, untuk kita belajar, untuk kita mencari idea-idea untuk kebaikan penasyid itu. Jadi berterima kasihlah kepada saudara Salman juga selaku pengacara pada hari ini. Okay, terima kasih dengan kata-kata akhir tadi daripada Faizal Osman selaku penggerak juga dalam Nadamurni. Maka berakhirlah untuk segmen yang panel yang kedua ini, Sembang Santai Janji Sampai, dan saya Salman Al-Farisi. Mohon maaf sepanjang segmen ini berlangsung, mungkin ada salah silap saya sepanjang saya iaitu mengemudikan untuk program ini. Dan yang paling penting, selepas ini ada persembahan yang terakhir, dan InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya.
yang